kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Dalil persyariatan bagi rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Maksudnya, dan suami-suaminya berhak merujuki dalam masa menanti itu jika mereka atau para suami menghendaki islah. Baiklah, seterusnya syarat-syarat rujuk juga penting bagi melakukan rujuk tersebut antara suami dan isteri. Syarat rujuk bagi talak 1 dan talak 2. Yang pertama, dalam tempoh iddah 3 hari suci atau 90 hari. Di sini, apabila perkahwinan tersebut putus kerana perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 hari suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Yang kedua, jika cerai ketika hamil, tempoh rujuk sebelum melahirkan. Jika isteri sedang hamil dalam keadaan mau merujuk, mestilah dalam tempoh sebelum melahirkan anak tersebut. Yang ketiga, lafaz talak tersebut bukanlah lafaz talak 3. Dan yang terakhir, isteri bersetuju untuk merujuk semula bersama suami. Syarat rujuk: orang yang merujuk suami, dan yang kedua, orang yang dirujuk isteri. Suami dan isteri haruslah berada di tempat rujuk tersebut. Jikalau salah satu daripada mereka tidak ada di tempat rujuk tersebut, maka tidak berlaku rujuk. Dan yang keempat, lafaz sighah. Lafaz sighah ini, suami haruslah menjatuhkan lafaz rujuk kepada sang isteri. Dan yang keempat, iddah dengan suami pertama sudah selesai. Di sini, isteri perlulah habis tempoh iddah kepada suami yang pertama. Yang kelima, bernikah dengan lelaki lain. Dan yang keenam, bersetubuh dengan suami kedua. Dan yang ketujuh, diceraikan oleh suami kedua. Di sini kita boleh lihat yang sang isteri perlulah berkahwin dengan lelaki lain dan bersetubuh dengan suami yang kedua. Kemudian jika tiada persefahaman, suami kedua tersebut haruslah menceraikan sang isteri. Selepas itu, yang ke-8, selesai iddah dengan suami kedua. Selepas bercerai dengan suami kedua, sang isteri habis dalam tempoh iddah, barulah suami pertama boleh merujuk kepada sang isteri. Suami menjatuhkan lafaz talak yang pertama ataupun yang kedua kepada isteri. Jadi bagaimana cara untuk rujuk kepada isteri tersebut? Dan situasi yang kedua, suami menjatuhkan lafaz talak yang ketiga kepada sang isteri. Jadi bagaimana juga cara untuk merujuk kepada isteri yang telah dijatuhkan talak lafaz yang ketiga? Bagi talak pertama dan talak kedua,
kita boleh rujuk dalam tempoh iddah. Tapi pada talak ketiga, agak sukar cara rujuknya. Sang isteri perlu berkahwin baharu dengan akad yang baharu agar dapat rujuk dengan suami lama. Melainkan suami baru kematian ataupun bercerai, maka dia boleh rujuk pada suami yang pertama tadi. Abang dah cakap jangan masukkan tauge dalam makanan. Saya selalu masukkan. Tak ada. Aku ceraikan kau tak tahu. Pergi. Assalamualaikum yang Tuan Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hajat kamu ke sini? Hajat saya adalah untuk merujuk kembali isteri saya. Apa punca pencarian kamu? Punca penceraian kami adalah kerana tiada berlaku kesefahaman antara kami ketika berada di rumah. Contohnya, saya sudah memesan untuk kurangkan sayur tapi dia letak tauge penuh kat situ. Ya. Itulah penceraian. Tapi itulah ceritanya. Apa tujuan kamu ingin rujuk kembali isteri kamu ni? Setelah saya fikir kembali, saya masih menyayangi dan mencintai isteri saya. Jadi saya fikir kembali, kerana saya takkanlah saya mahu menceraikan. Jadi saya fikir untuk merujuk kembali untuk kami bersatu semula dalam sebuah rumah tangga. Okay, baik, insyaAllah. InsyaAllah. Saya mohon pihak hakim dapat mempertimbangkan usaha rujukan saya ini. Boleh. Assalamualaikum sayang. Abang nak minta maaf atas apa yang dah berlaku sebelum ni tau. Abang nak buka buku baru dengan sayang. Abang nak pegang sayang kembali. Kembali kepada abang ya sayang. A few moments later. Rujuk juga mempunyai pelbagai cara yang perlu kita buat, iaitu antaranya ialah yang kita sering ketahui suami isteri, iaitu tidur bersama-sama, berpelukan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik di dalam rumah. Rujuk juga perlu dilakukan berhadapan dengan dua orang saksi. Mengapa kita perlu rujuk di depan dua orang saksi? Kerana bagi mengelakkan fitnah. Rujuk juga dapat dilakukan tanpa kerelaan dan juga paksaan daripada suami kepada isteri. Ini kerana tujuan rujuk adalah untuk memastikan hubungan antara suami dan isteri kembali normal. Jadi sebelum kita berkahwin, pastikan kita dah pergi kursus kahwin, kita dah kenal pasangan dengan baik dan memahami satu sama lain. Ini kerana kita mahu hidup bersama pasangan kita seumur hidup dan bukannya sekelak jalan. Malah tanggungjawab juga sangatlah besar yang perlu kita galas. Jadi jangan lepas tangan. Lagi satu pula, jika kita nak memilih pasangan yang bagus dan baik, kita perlulah mengikut ajaran daripada Islam. Yang pertama, kita lihat kepada agamanya. Yang kedua, kita melihat kepada keturunannya, mestilah keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, kita melihat kepada hartanya. Dan yang terakhir adalah kecantikannya.
persyariatan rujuk ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Razi bahawa selagi mana suami isteri itu masih lagi dalam ikatan, dia tidak mengetahui sama ada akan sukar untuk berpisah atau tidak. Apabila telah berpisah, pada saat itu kebenaran akan terungkap. Antara hikmah rujuk yang lain adalah jadi, dalam setiap perkahwinan ataupun tali pernikahan pasti ada naik turunnya. Maka perlu cari jalan penyelesaian dan jangan sampai kita bercerai.